Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kada sallahu sirrah. Paminhum situ. Kedua. Wa qultu lahu atabi'uni hadzal 'abd faqal limaza fama zala yaluhu alayya hatta zakartu lahu amrah faqala li ya sayyidi allazi tatlubu anta ana aula bihi wa a'taqah wa kana waliyan kabiran. Kemudian aku berkata kepadanya, hendaklah engkau jual hamba ini kepadaku. Siapa kata? Syekh Makinuddin Al-Asmari, sambungan cerita dulu. Ya, tinggal hamba dengan tuan dia. Rupanya hamba tu wali. Jadi Syekh Makinuddin kata, engkau jual hamba tu kepada aku. Dia berkata, kenapa? Sentiasalah dia memujuk aku hingga aku menceritakan kepadanya. Kenapa jadi begini? Ya. Setengah riwayat mengatakan bahawa Syekh Makinuddin kata, berapa saja kau letak harga aku bayar. Dia kata yang pelik sikit. Dia kata kenapa? Dia tanya kenapa. Akhirnya dia pun ceritalah. Dan terus berkata padaku, wahai tuanku, apa yang engkau tuntut itu, ya akulah yang lebih utama dengan dia. Lantas dia memerdekakan hamba itu. Manakala engkau menuntut nak merdekakan dia, kau nak beli nak merdeka, maka aku lebih utamalah merdekakan dia. Kalau kita saya merdeka tak payah beli. Ya, lepaslah hamba tu jadi orang merdeka. Rupanya hamba tu waliullah kan. Dan memerdekakan hamba itu adalah hamba itu seorang wali yang besar, ya. Kemudian paminhum man ya'riful awliya bisyammi min ghairi wujudi tib. Itu setengah daripada dia. Kita puas sembuh-sembuh minyak wangi pun hangit juga. Ni wali-wali dia tak pakai minyak wangi pun, wangi dia lain macam tadi. Itu min ghairi wujudi tib. Wa minhum man ya'rifu bizauq, ya, iza ra'a waliyan zaqat ta'mal halawata fi fami. Macam-macam ni. Wa iza ra'a sahibal qati'atin zaqat ta'mal mararah, ya, fi fami. Sebahagian mereka ada yang mengenali para wali itu dengan menghidu bau wangi tanpa ada jenis bauan. Ya, wali tak ada pakai bau apa pun tapi dikenal. Bau rohani wali itu wangi dia dapat cium dan macam-macam Allah Taala buka. Sebahagian mereka ada yang mengenal dengan rasa manis di lidah. Ya. Dia makan buah mangga rumah dia kami masam. Tiba-tiba datang seorang. Ya, dia tak kenal. Dia makan buah mangga tu, manis dia macam. Itu sangat tanda berubah. Ya, atau jadikan tanda buah yang masam jadi pahit, masam jadi manis, yang tak lazat jadi lazat. Ya. Tu ada setengah dikajang tu, ada setengah tuan guru lalu tarekat apa dia buat. Jadi pegawai kerajaan banyak belajar dengan dia. Ya. Jadi pegawai kerajaan kata, makan orang tuan guru ni pelik betul, dia kata. Saya makan hotel 5 bintang pun tak sama sedap ni. Padahal dia angkat apa? Sambal belacan ni. Kangkung, ikan kering. Dia punya rasa sedap tu lain macam. Hotel pun tak sama kata. Tu wali kan. Tak nak kenal wali, tak nak ubah. Ya. Apabila mereka melihat seorang wali, pasti terasa manis di mulutnya. Makanan masam menjadi manis. Apabila mereka melihat seorang yang jahat, pasti terasa pahit di mulutnya. Ya. Jadi makanan tu berubah. Itu kalau Tuhan nak buka. Kalau dia tak buka, tak ada lah kan. Dia tak semesti Tuhan buka. Itu setengah daripada tanda yang dia alami. Muka syafah ke apa, bukan hak kita dan semua hak dia. Dia buka, dapat lah. Yang kita nak suruh wali asyik buka dia kerja. Jadi wali buka lah panggil. Kita nak kita dengan Tuhan tu je. Buka. Ada wali-wali dia pun tak kenal wali. Dia sendiri pun tak kenal. Itu lagi senang. Ya, kalau dia kenal kadang-kadang betul-betul kan jadi rosak lah. Senang kita nak jaga kontak kita dengan Tuhan. Tu habis. Kemudian man lam yatrukil muharramat lam yanfa'ul al-qiyam bil wajibat. Ini satu kaedah. Man lam yahtam lam yanfa'u ad-dawa. Man aqalla barakatil malin
waqa'at fihi aidihin nahibin fahaza wallahi umrul ghafilina manhub. Siapa yang tidak meninggalkan perkara yang haram, ya, melihat yang haram, mendengar yang haram, cakap, ya, jalan, makan, mana benda-benda yang dilarang, banyaklah dia tak tinggalkan. Jawab dia, tidak memberi manfaat kepadanya pelaksanaan perkara-perkara wajib. Mana dibuat yang wajib tu takkan ada kesan kalau tak tinggalkan benda haram. Contoh puasa ni, kita puasa benda wajib, tapi manfaat dia tak ada, kosong apabila kita tak puasakan yang lain, tak jaga yang haram. Mata tak jaga, mulut tak jaga. Mulut mengumpat puasa, cuma tu popet tengok orang, kan? Mata pula tengok ikut dan kita yang haram pun tengok. Kaki pula berjalan tempat tak elok, maka semua tu merosakkan ibadat, ya. Dia antara haram dengan wajib, dia ada beberapa langkaian ni. Mana kalau kita buat benda maksiat, benda haram, maka akan melibatkan cedera benda yang wajib, ya. Sama ada tak boleh buat terus, atau dibuat tu tak ada kemanisan, tawar je. Tu cek tu yang haram banyak dilakukan, tobat. Sebab tu bila dia bertobat daripada dosa dia, dia akan rasakan perubahan lain. Ibadat dia mana lazat, atau antara dia lah. Dan siapa yang berpantang, barang siapa yang berpantang, tiada memberi manfaat kepadanya jenis ubatan, ya, alangkah sedikit keberkatan harta yang disentuh oleh tangan-tangan pengkhianat Allah, maka ini demi Allah Subhanahu wa ta'ala, umur orang-orang yang lalai adalah sia-sia, ya. Umur tadi panjang tapi lalai, tak ada ingat ke Tuhan, maka sia-sia, rugi. Oleh kerana itu, terlebih lagi kita akhir-akhir umur, kemudian lain 40 gatan, akan banyakkan maknanya amal saleh, ya. Kemudian misalud dunya ka'ajuzin jazma abarsa sutirat bisaubin kharir fal mu'minun nafirun wal munaffirun anha linkishabiha lahu wa ma labisa ahadun libasan antana min libasid da'wah bi an yakula fi mukhasamah hal anta misli wa min aina yasluhu laka an tukallimani wa man anta hatta ukallimuka. Wah, sombong ni dan perumpamaan dunia tu seperti perempuan tua yang berpenyakit kusta, dah lah tua, penyakit pula sopak lagi, lalu ditutup dengan pakaian sutera. Wah, dia dah tua, penyakit pula banyak, tiba-tiba pakaikan dia luaran, dia solekkan dia pakai sutera. Banyak lawan tertipu, ingat anak dara pun tua. Itulah dunia, ya. Orang ingat sedap-sedap rupa tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia melainkan mata benda yang menipu daya. Banyak dengan sebab harta benda manusia jauh dengan Tuhan. Banyak dengan sebab harta benda manusia melanggar perintah Allah Ta'ala. Banyak dengan kes harta benda manusia terhijab dengan Tuhan. Dan paling besar sekali apa? Kufur dengan Tuhan. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dijualkan agama dia kerana nakkan harta dunia. Atau di antara maknanya bahaya ini bila dia tak perasan dunia tadi yang tak elok ditutup dengan pakaian. Seorang mukmin pasti lari dan mengajak manusia lari daripadanya kerana terdedah hakikat baginya. Adapun orang mukmin dia kenal dunia, sebab tu dia tak jadi hamba pada dunia. Dia ambil dunia tu sekadar hajat. Adapun yang melalaikan nafir dia lagi. Itu beza orang mukmin yang ada sinaran nur iman dia dengan orang yang tak ada. Orang kafir dia kejauh tu lah, dan mati-matian ni, menipu lagi, buat dia macam-macam. Allah lah, kerana terdedah hakikat dunia tadi. Ialah perempuan yang tua sangat. Kemudian tidaklah seorang memakai pakaian yang lebih busuk dari pakaian dakwa-dakwi, ya. Dan dengan dia berkata ketika perselisihan, kenapa dia mendakwa dia hebat, dia mendakwa dia handal, kan? Ada mendakwa dia wali pun dia. Orang tak tanya pun dia nak cerita-cerita. Semua sebenarnya adalah pembohongan dan pendustaan.
Dan dakwa pada ahli sufi apa? Memandang kita. Sebab tu jalan sufi dipanggil tarkul mulazahatul amal, la tarkul amal. Meninggalkan memandang-mandang amal kita. Bukan tinggal amal. Amal tu kena buat. Jangan pandang dari kita. Kita pandang semua kurnia dari tu. Bila kita pandang hebat kita, itu panggil dakwa. Mendakwa diri dia ada, melaksanakan dan sebagainya. Maka itu membawa kepada kerosakan qalbi. Tu. Sedangkan qalbi yang kita nak guna, nak pakai untuk makrifat. Kalau dia dah rosak habis. Dan bila dia memandang diri dia hebat, maka keluarlah perkataan dia. Apa perkataan dia? Hal anta misli, adakah engkau seperti aku? Kau dengan aku sama ke dia? Wah. Engkau siapa, aku siapa? Wah. Kalau cakap kita jawab, engkau dah rasuk syaitan ke kepala kau. Kepala kau dah masuk rasuk syaitan ke. Dari mana datang kelayakan engkau untuk bercakap dengan aku? Wah. Mana kau tak standard nak berbicara dengan aku, macam dia besar sangat tu syaitan semua tu. Dan siapa engkau? Kau siapa hingga aku perlu bercakap dengan kau? Kau apa hal pula? Tak ada sebab aku nak pergi layan kau. Wah. Cakap tu semua cakap syaitan dan ini lambang orang yang kotor jiwa. Orang jenis tak terbuka pintu marifat, tertutup dia. Wala'ayazabillah. Dia suruh kita pandang apa? Pandang dia je, kebesaran dia, keagungan Allah Ta'ala, bukan pandang diri kita. Kita ni fakir, hina, bangsat dengan Tuhan. Dan satu lagi, fa'awwalu man halaka bizalika iblis. Fa iyyaka wa hadza walau kana a'raja ajzama ajraba fala tahkirhu li hurmati la ilaha illallah fi qalbih. Itu dia. Orang pertama yang celaka disebabkan demikian apa ni, mendakwa diri dia hebat, sebab iblis. Apa dakwaan dia? Ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Aku dari api, Adam dari tanah. Dia tak tahu tanah tu lebih baik. Kau nak kira tanah, kalau kita lampung dia turun ke bawah, api kalau tutup dia naik ke atas. Ada lambang tawaduk pada tanah, ada lambang takabur pada api, kan? Kau nak kira gitulah. Habis. Itu ucapan iblis. Jadi orang pertama celaka ialah iblis, sebab dia mendakwa dia hebat. Maka hati-hatilah dia terhadap perkara ini, terhadap suka memandang haibat diri. Maka orang memandang hebat diri, dia marah. Ada orang tak hormat dia, orang tidak besarkan dia, orang tidak pandang dia. Itu semua kerja bodoh orang ini. Kerja cerdik, lepaskan pandangan hati makhluk. Dengan bahawa kita tak makhluk hati kita. Makhluk nak datang, tak datang, tak berkenal, dan bila berminat, dia tidak dikenali. Itu jalan awliya. Lebih minat, tidak dikenali. Apabila seorang tadi minat, ia tidak dikenali, maka orang itu cepat akan sampai ke hadirat Tuhan. Bila minat dia, maknanya orang dah ada dalam kalbi dia. Dia suruh beradab kepada dia, ambil rosak. Kemudian hati-hati engkau terhadap perkara ini. Jika manusia itu juling, berpenyakit kusta, kurap, maka jangan engkau menghina ia kerana terdapat kehormatan la ilaha illallah di hatinya. Orang tu beriman walaupun dia fakir, dia hina, tak terkenal, kita kena hormat dia sebab kita hormat dia. Dalam kalbi dia tu ada kalimah la ilaha illallah, mana dia ada beriman dengan Allah Ta'ala. Itu ukuran kita orang beriman. Jangan ukur dengan luar orang kafir pun lagi nampak lain macam. Benda itu tidak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita hormat seorang tu sebab apa? Dalam kalbi dia ada iman, ada kalimah la ilaha illallah. Habis. Kemudian wa hassin zannaka bi kulli ahadin tuflih ila akhir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma.